Mai Sarah binti Faris. Okay, berpanggil Mai. Um, saya terus terang saya cakap, saya bukanlah orang yang nombor satu dalam bidang tax. Saya bukanlah specialist in taxation, tapi for personal tax, saya adalah pengalaman banyak jugalah, pengalaman boleh nak kata banyak jugalah pengalaman sebab saya pun ada buat part time personal tax kan untuk orang. So mungkin sebab tu Dr. Wirda minta tolong saya untuk beri sedikit sebanyak apa ilmu yang saya ada untuk dikongsikan dengan rakan-rakan konsultan sebagai basic kepada you all untuk cara you all nak pastikan yang you all boleh jaga tax you lah, okay? Sebersedikit tentang saya. Jap. Fikir jap. Okay. Yes, Fikir I jap kan. know. You are Dalam married. okay. Umur almost 40 dah. Okay, saya sekarang bekerja sebagai seorang assistant finance manager di sebuah syarikat multinational trading company dekat Melaka. Saya dah bekerja dalam bidang finance sejak tahun 2010 dan pada 2016 saya juga dah berjaya mendaftarkan diri saya dengan Malaysian Institute of Accountant, which mean I am a chartered accountant lah. Sebab kita dah jadi member MIA kan. Sebab nak jadi member MIA kena ada technical skill lah macam tu. Dia ada requirement dia. Boleh ke kalau saya nak tahu sedikit background untuk tetamu-tetamu kita yang ada ni, sebab at least saya boleh ada idea mungkin memudahkan cara saya berkongsi pada malam ni. Kan mostly you all adakah dealer consultant atau dealer developer, ada tak yang kat sini yang income dah lebih 100,000 untuk tahun 2023? Kalau ada tolong angkat tangan. 100,000 ada, mesti ada kan? Okay. Okay. Rasa ramai lagi yang akan Dia masuk. dia income keseluruhan kan. Tak kisahlah spesifikan Keseluruhan. apa ni gaji kita setiap bulan campur semua kan dari Betul, pelbagai sumber. campur. Dari pelbagai sumber. Sebab kadang-kadang kita ada bisnes banyak kan. Ada bisnes A, B, C. Campur lagi penggajian, which is you punya kerja abadi tu, kerja hakiki you. So semua sekali tu kena kira sebagai satu income yang berkelompok lah. InsyaAllah lepas ni amin. Amin, amin. Doakan saya juga. Jauh lagi perjalanan saya. Okay. Okay, so kalau semua ada soalan ke? Tak ada kan? Okay, so kalau semua Kita dah ada lagi. ada lagi soalan. Uh, sebelum Okay, so kita sebelum kita teruskan dengan sesi pada malam ini, boleh tak secara roughly-nya Puan Mai kongsikan dengan kita bagaimana kita nak go through sesi pada malam ini? okay. So pada malam ni, Mai punya objektif adalah bagi kefahaman tentang apa yang you boleh imaginekan untuk tahun ini punya declaration. Dan macam mana secara basicnya untuk you buat kiraan untuk you tahu berapa yang you kena bayar atau akan kena bayar atau mungkin kena tax you berapa. So basically memang very technical lah. Dan Mai akan cuba juga untuk bagi sedikit idea untuk you be Manage. aware on next year punya tax. Sebab tahun ni dah tinggal berapa hari kan. Jadi apa yang dah berlaku tu kita tak boleh nak ulang semula kan. Jadi kita kena be prepared for next year. Betul? Harap sangat yang join ni ramai daripada golongan-golongan yang betul-betul dah income tu dah betul-betul dan dah very um,
tinggi kan, sebab you all, I rasa if you are already a dealer and you are working very hard dekat you punya dealer, you punya income for sure dah sebulan 5,000 ke atas setiap bulan, which is dah memang confirm punya kena tax. Okay, Mai. So Seperti kita sedia maklum, dekat TGC ni, ramai rakan konsultan. Ada yang dah bekerja, ada yang dari golongan profesional dan ada juga dari kalangan suri rumah. Dan ada juga betul. student. And then, Yes. sebenarnya, untuk buat persediaan ni dan untuk, orang kata buat declaration ni, siapa yang sepatutnya perlu bermula? Semua yang dah semua yang dapat income daripada quantum metal memang dah kena ready untuk buat submission tax. Tak kisahlah you suri rumah sekalipun. Mhm. Sebab tax dia tak kira you suri rumah ke apa ke. Kalau you memang dah kena tax, dia boleh cari you sampai ke lubang cacing. Lagi-lagi dia jadi suri rumah kan? Okay, Mai. So, Yes. udah harap Mai boleh bantu dari basic. Sebab kadang-kadang orang tak tahu Yes. ni apa yang perlu first step yang kita perlu buat. Nak declare ke, nak kena pergi LSDN ke, nak pergi mana, Mm, nak kena buat online ke. So, mm. sudah tak nak buang masa, sudah serahkan Yes. sepenuhnya kepada Mai. Silakan. Okay, so my share dulu screen. Silakan. Hmm. Okay, boleh nampak, boleh buat full screen. Tengah cari full screen ni mana ni. Oh, dah lama tak buat presentation. Nampak sangat ni. Kekakuannya di situ. Okay. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita mulakan. Kalau ada soalan, Huda tolong bacalah. Okey, untuk teks InsyaAllah. ini hanyalah apa yang Mai sharekan, ini hanyalah notes Basically apa itu teks? Teks adalah cukai yang dikenakan terhadap apa-apa jua income. Okey, selagi I think bukan Malaysia je, selagi you hidup di mana-mana negara sekalipun, you memang akan tak boleh lari daripada teks. Okay. So, siapa yang kena declare tax? So, siapa yang kena declare tax ni memang semua individu yang ada income. Tak kisahlah dia apa-apa pun. Okay. Alright, so kita tanya kat sini siap bila nak kenakan tax. Kat sinilah kita akan tengok taxable income you berapa. Okey, ada dua keadaan di mana you akan dikenakan tax. Sama ada you adalah individu penggajian. Penggajian ni maksudnya you ada kerja hakiki yang ada syarikat yang bayar you setiap bulan dan ada payslip. Tapi kalau gaji you lebih daripada 34,000 setahun, you dah layak kena cukai. Kalau gaji you 34,000 ke bawah, you selamat lagi. Mungkin you kata, I ada je gaji tapi I tak pernah pun declare tax. Mungkin gaji you masih di bawah, belum kena cukai, iaitu 34,000 setahun ke bawah. Okey, individu perniagaan. Inilah kita konsultan quantum metal ni, kita jatuh kepada keadaan di sini. Individu pendapatan perniagaan. Di mana contoh perniagaan ni, Mai ada screenshot ni, contoh yang kita ni, kita akan terjatuh dalam bahagian commission. Sebab kita sebagai consultant, kita akan dapat commission daripada jualan kan, daripada kita recruiting, kita akan dapat commission. So inilah jadi kepada pendapatan perniagaan. Okey, macam mana kita nak declare tax? Okey, dia ada dua jenis. Satu adalah sistem taksiran sendiri, di mana memang ini adalah normal cara kita untuk declare tax. Yang kedua adalah cukai muktamad. Cukai muktamad ni hanyalah termaktub kepada orang-orang yang kena PCB. Ada tak kat dalam ni yang gaji dia kena PCB? Ada tak? Tak ada.
Okay, untuk yang ada, Encik Sabri cakap ada, ya betul. Siapa yang ada kena PCB, lepas tu dia tak pergi buat declaration, kan? Maknanya LHDN akan anggap cukai tu adalah cukai muktamad. Sebenarnya kalau kita ada PCB dan kita buat declaration tahunan, kemungkinan besar kita akan dapat pulangan balik wang. Mungkin kita punya pembayaran cukai kita tu dah terlebih. Tapi sebab kita tak buat submission, so maksudnya LHDN akan anggap tu adalah cukai muktamad. So dia ambil lah lebihan tu kalau ada lebihan. Okay. Nak declare tax kat mana? Dekat sini, mytax.hasil.government.my. Sekarang sepatutnya dah lebih mudah, boleh terus daftar secara online. Kalau tengok situ, kita ada e-daftar. So, boleh find out sendiri dekat online ni kalau nak daftar secara online. Kalau tak boleh, nak mudah, pergilah LHDN tu. Dia akan bagi PIN ke apa kot. Sebab masa zaman Mai buat online dulu, Mai daftar dekat office. Tapi Mai rasa sekarang should be lebih mudah. Sepatutnya secara online pun dah boleh. Sebab tu dia ada e-daftar sini. Alright. So next, how to declare as quantum matter consultant. Okay, so sinilah I nak explain lebih details khas untuk kawan-kawan quantum matter. Okay. Macam mana nak tahu kita punya income dekat quantum metal? Dekat kita punya CP58. Sebab kita under commission based income. Notes kat sini, if you are a dealer consultant and above, you can find your CP58 here in QM website. I dah tolong you screenshot sekali dekat website kat mana nak dapat you punya CP58. And normally, CP58 ni biasanya company akan release dalam bulan 2 atau bulan 3 sebab submission start biasanya submission start bulan 4. So mungkin bulan 2 atau bulan 3 dah ada lah kat sini, boleh download. Kalau sekarang you pergi buka memang belum ada lagi. Okay. And ni adalah apa yang kita boleh buat ataupun apakah item-item, barang-barang yang kita boleh bantu untuk mengurangkan income. Actually bukan untuk kurangkan income. You punya income CP58 tu, kita kan dapat one shot. Tapi sebenarnya income yang kita dapat tu, kita ada cost untuk kita dapatkan income tu, which is we call it as business expense. Betul tak? Untuk you nak dapat income tu, takkanlah you tak ada keluar apa-apa cost. Betul? Takkan tak keluar modal langsung untuk you bina business you dan yang boleh dapatkan that income. Mesti ada perbelanjaan untuk perniagaan you. Itu yang kita panggil sebagai business expense, iaitu perbelanjaan perniagaan. Daripada mana nak dapat? Daripada profit and loss. Dan selain daripada business expense, kita juga boleh buat penolakan zakat. Dan last sekali kita boleh dapat pengurangan melalui tax relief. Tax relief ni government akan announce setiap tahun apa yang boleh tolak tax, apa-apa perbelanjaan yang government bagi kita untuk tolak tax. Dimai akan sharekan tahun ni punya relief. Okey, ni contoh quantum matter punya CP58. Tak ada PNC memang jelas dan nyata kat situ. Nampak I punya CP58 tahun lepas. Ikhlas sangat ni sampai CP58 pun bagi you all tengok kan. Okay. Ni tahun lepas. Alamak, IC pun lupa nak padam. Nanti I padam. Okay. Ni CP58 you, dan daripada CP58 ni you akan buat pengiraan lah income you. Income from CP58. 58. 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 58
Okey, lepas tu daripada income tu kita kan ada business expenses, perbelanjaan perniagaan. So perbelanjaan perniagaan kita apa yang kita boleh apakah antara perbelanjaan perniagaan kita yang kita boleh uh, simpan ataupun buat declaration di mana kita nak tolakkan sedikit daripada income yang kita dapat tadi. Ni antara uh, perbelanjaan yang I boleh share basic apa yang kita boleh buat penolakan lah. Petrol kan, kita jumpa orang, kita ada keluar petrol. Kalau you ada hired part-timer, kalau you ada hired designer untuk buat you punya teaser or whatever. Postage, kalau you ada bagi apa-apa macam apa-apalah hadiah ke, atau you ada hantar produk ke, atau you ada hantar apa-apalah whatever yang berkaitan lah dengan you punya business. Telephone charges, of course kita business memang pakai phone kan. Ni telephone charges bukan pembelian telefon. Rewards for agents, especially for dealers and above. Kalau kita ada bantu kita punya agents untuk pergi training, itu juga boleh juga kita assumekan dia sebagai business expense. Kalau kita ada pergi seminar, conference, pergi BOP kan, itu semua perbelanjaan kita boleh anggap itu sebagai perbelanjaan bisnes sebab kita pergi buat marketing. Business card, entertainment. Entertainment ni lebih kepada macam kalau you ada pergi makan-makan dengan you punya agents atau you punya customer atau you punya as a marketing punya reason. Accommodation kalau you ada pergi BOP, motor vehicle ni normal lah kan, kita pakai kereta kan pergi mana-mana. Stationery, home office expense dan apa-apa saja yang you boleh fikir yang you gunakan that cost untuk you dapatkan your income. You boleh cuba untuk letak dekat sini. Okay, ini my screenshot je daripada LHDN. Apa yang boleh allowable lah, apa yang kita akan allow untuk jadikan dia sebagai business expense. Rajin tu you baca lah. Okay. Lepas kita dah ada expense tadi tu, kita boleh dapatkan operating income, iaitu income daripada perniagaan. Income tadi tolak dengan expenses kita, berapa total expenses kita, dapatlah kita punya operating income, berapa sebenarnya income perniagaan kita lepas kita dah tolak perbelanjaan perniagaan kita. So then kita kena tambah semula. Okay, untuk tax punya untuk taxes punya nature ada setengah-setengah perbelanjaan perniagaan yang tidak dibenarkan untuk penolakan 100%. Sebab the idea is walaupun you gunakan perkara-perkara ini untuk perniagaan you juga akan gunakannya untuk perkara-perkara personal. So tax dia dah buatkan rate untuk kita kena tambah semula perbelanjaan ni sebagai personal tax. Maksudnya personal use. Jadi untuk macam kita betulkan kereta, dia akan cakap okay, 1/3 tu adalah you punya personal, which is you kena tambah balik. Petrol pun sama, telephone charges pun sama. For entertainment and accommodation yang hanya boleh tolak hanyalah 50% sahaja. Sebab walaupun kita belanja makan, untuk contoh kita nak pergi BOP, kita belanja makan kita punya potential ke apa ke the idea is you pun makan sekali. Macam tu lah lebih kurang secara ayat pasar dia. Sama juga accommodation, you pun duduk sekali. So there's 50% of personal use. Jadinya kena
tambah balik. So lepas kita tambah balik, okay, this is disallowable expenses. I attachkan sekali notes yang lebih details. Kalau you rajin, you study and baca, you boleh go and look into it. Semuanya expenses yang tidak dibenarkan. Okey, macam ni kita nak dapatkan net income? Itulah daripada income tadi, tolak pula perbelanjaan perniagaan, dapat business income. Lepas tu tambah balik total personal use yang kita dah add back tadi, baru kita akan dapat net income. Jadinya tadi daripada you nak ambil bulat-bulat you punya income ni 2,500, you nak terus kenakan cukai, sekarang income you yang kena cukai dah berkurang sebab kita dah buatkan penolakan perbelanjaan perniagaan. Berbelit-belit je cakap Melayu. Harap faham lah kalau tak faham tu cakap bagi tahu Okey. So, selepas kita dapat kita punya selepas kita dapatkan kita punya net income tu, barulah kita kirakan cukai kita. Kita gunakan balik pendapatan yang net tadi dan tambahkan kalau you ada kerja hakiki atau kalau you ada kerja apa-apa semua yang lain, you boleh tambahkan kat sini, maka net income you akan jadi satu kelompok lah lagi. Okay, kat sini I buat contoh lah ni contoh. Dan lepas tu contoh je pandai dia. apa dia? Buat contoh je, buat yang real lah. Itu PNC. Aduh, sabar je lah. Kurang Okay. je, kurang. Okay, so lepas tu kita boleh buat tax relief. Kat sini kita tolak balik kita punya tax relief. Okay, apa tu tax relief? Kalau ada soalan tanya sebab faham kalau pening tu memang normal. Normal untuk normal people untuk rasa pening is normal sebab saya pun belajar dulu pun pening. Aduh, okay, so tax relief. Okay, tax relief ni setiap tahun government akan announce selepas bajet ke apa dia akan announce apa yang kita boleh buat penolakan cukai. Okay, untuk ni contoh ni bagi contoh je tau. Contoh tolak 9,000 untuk diri, lepas tu ni ada alimony 4,000, education fees 7,000. Ni semua contoh. Untuk yang sebenar-benarnya Mai ada buat notes dekat bawah nantilah. Ni yang baru starting from this year ada satu lagi yang baru iaitu kita boleh buat penolakan installation, rental and purchase electric car 2,500. Tukar kereta elektrik semua. Boleh tukar kereta elektrik pula lepas ni. Lepas tu ada gaya hidup, komputer, smartphone. Lepas tu ada sports and rental of gym 500. So kalau kita nak buat perbelanjaan ke apa-apa pun, kita tengoklah kita punya tax relief tu. Kalau boleh buatlah kan. Macam itulah maksudnya. Okay, ni breastfeeding equipment. Lepas tu kalau ada anak boleh buat tolak. Insurans pendidikan dan perubatan 3,000. KWSP dan life insurance 4,000 maksimum. Perkeso dan EIS 300,500. PRS 3,000. Okay, so ni adalah cara kita kira lah. Lepas tu tadi kita dah kira chargeable income kita berapa. Ni Mai buat contoh Ni contoh bukan gaji sebenar Ni contoh bukan gaji sebenar. Okay, pendapatan you katalah 100 lebih. PRS tu apa? Okay, PRS tu macam skim retirement. Retirement program. So PRS ni kena check kat mana dia ada certain syarikat yang ada buat. Macam retirement scheme tau. Tapi dapat tolak lah sikit.
Yang banyak dapat tolak is SSPN. Ada tak tulis ni? SSPN tu SSPN 8,000. Oh, ingat pembimbing rakan sebaya. Okay. Betul juga tu. Aduh, okay. So, income, lepas dah income, total income tadi, tolak relief. Tolak relief. Yes, Public Mutual ada buat skim PRS. Ada lagi company lain juga ada buat. Tapi kalau you nak buat tu, you kena make sure yang company tu boleh buat penolakan cukai lah. Bab PRS ni mai tak habis study lagi. You check dengan dia, ni boleh buat tax relief tak? Ni boleh tolak cukai tak? Kalau company tu memang ada buat, dia akan cakap yes, boleh. Kalau dia tak sure, tu tak payahlah cari lain. Okay, jumlah pelepasan, berapa yang kita dapat relief tadi, yang atas ni tadi, berapa yang kita ada dapat, kita boleh tolak kat sini jumlah pelepasan, total relief, dan daripada income tadi tu kita akan dapat tolak dengan total relief tu, dapatlah pendapatan bercukai. Ada kan? Rasa ada banyak syarikat ada buat. Okay, so dah dapat chargeable income ni, dah dapat pendapatan bercukai ni, baru kita akan kira kadar cukai. Okay, kadar cukai dia akan ada jadual. Ni adalah jadual kadar cukai. So, kalau you punya kepala ni, pendapatan bercukai you dah 100,000, you punya tax rate pun akan tinggi. Kalau kita tengok sini, kalau pendapatan bercukai kita rendah, contohlah 20,000 ke 35,000, kita punya tax rate hanyalah 3% sahaja. Jadi tax kita lebih rendah. Tapi makin tinggi gaji you, makin besar you punya percentage rate you untuk you kena tax. Okay, kat sini kalau kita tengok sini 100,000 pertama, dia akan ambil yang ni lah, 10,000. Mana 100,000? Ni tax ni baru ni. Ni tax rate baru 2023. Nampaknya ada perubahan di situ. On the first 100K 9,400, tapi tax rate dia dah meningkat 25%. Okay, compared to Ni last dalam year. RM ke USD ni? RM. USD ada. Malaysia RM. Saya dah tak contribute to PRS sejak kena JE. Yes. Betul tu. I buat GCA for my retirement. Tapi tak boleh tolak tax pula. Sorry lah ya. Okay, setet dah tolak-tolak sini. Okay, next you dapat PCB. Dan nampak tu ada slash withholding tax. Siapa kat sini yang tengok income dia ada tolak withholding tax? Ada tak? Ada tulis sekali sini, kalau you ada bayar PCB, you boleh buat tolak lagi kat sini. Dan kalau you ada bayar zakat, you boleh tolak dekat sini. Jadi, kalau you dah ada buat pembayaran zakat, you hanya kena cukai baki sahaja. Sebab zakat kita akan buat penolakan 100%. Okey, hari ni memang hari matematik sedunia. Tapi I boleh explain lebih lah kalau you all nak tahu lebih lanjut tentang which part yang you nak tahulah, I boleh explain lebih. Kaki tangan kerajaan ada PCB dan buat QM, cara declare sama. Yes, tapi borang berbeza. You kena pakai borang EB. Kalau sebelum ni you pakai BE kan? Sebab ada PCB maknanya you gaji tetap kan? So sekarang you kena pakai borang EB. Borang B. Berbeza sikit. So nanti you kena buat pengiraan. Buat pengiraan macam ni. Kira dulu you punya income business you punya quantum metal punya business income. Lepas tu baru you kira sekali you punya penggajian kat sini. Quantum metal punya net income tambah gaji. Lepas tu tolak dengan you punya relief, tax relief. Baru kita akan kira cukai.
Okay. Yang penting kan, normally yang susah tu dekat perbelanjaan perniagaan sebab tak ada receipt. Macam contoh I go back to here. Contoh kan, you nak tolak petrol tapi you tak simpan receipt petrol. You nak tolak postage tapi you tak ada receipt postage. You nak tolak, you pergi belanja accommodation tapi you tak simpan receipt. Tu jadi you tak ada dokumen support yang membolehkan you membuktikan yang you betul-betul ada berlakunya perbelanjaan perniagaan. So, start daripada tahun depan, Januari, pastikan receipt semua simpan. Nanti bila you dapat CP58 kan, masa you dapat CP58 tu, okay, macam you baru start pendapatan QM kan, okay, tengok banyak ke tak yang you start tu. Dia tak kira start tau, dia kira banyak ke tak. Contohlah you start bulan 6, tapi bulan 8 tu income you dah 5,000 dah. 8, 9, 10, 11, 12. 6 tak sampai 6 bulan, maybe income you dah berapa? Dah puluh-puluh ribu, belas-belas ribu. Of course, you kena cukai. Dia tak kira cepat ke, dia tak kira lambat. Dia kira total per year. Jadi, dekat CP58 tu nanti, you kena tengok berapa. Okey, ni contoh kadar cukai and ni withholding tax. Okey, untuk withholding tax, kalau you all punya income untuk quantum metal you dah cecah 100,000 dan ke atas, company akan buatkan deduction kepada tax dan nama dia adalah withholding tax. Kalau you tengok I punya CP58, dia ada tulis dah kat bawah tu. Nampak tak? Kat bawah tu nampak tak? 2% darab jumlah A darab 2% darab total A. Ni adalah withholding tax. Kalau I punya income sini dah lebih 100K, I akan kena 2% withholding tax. Di mana quantum metal terpaksa buat pembayaran kepada LHDN on behalf of myself. Maksudnya, quantum metal kena bayar kepada LHDN 2% ni siap-siap. Daripada I punya income ni, patutnya I dapat lebih lagi, tapi quantum metal kena bayar kepada tax 2%. Siap-siap. Dan kita kena buat declaration. Dekat situlah kita boleh tahu sama ada kita ada terlebih bayar kepada tax atau kita kena tambah bayar. Kalau 2% biasanya mestilah kena tambah bayar. Kenapa dia buat macam ni? Sebab sebelum-sebelum ni bila kita orang yang ada CP58 ni selalunya dia tak ada buat declaration. Jadi tax ni dia orang buat cara macam ni lah untuk memastikan yang kita ada buat declaration. Sekurang-kurangnya kalaupun kita tak declare, dia orang dah dapat dulu dah 2% daripada kita, income kita tu. Macam itulah. Konsepnya begitulah, ala-ala gitulah. Okey, ni calculation lah. Income tolak dengan relief, dapat taxable income, darab dengan kadar cukai. Kadar cukai dia ada dia punya jadual. Tolak dengan PCB atau withholding tax yang kita dah pun bayar dan tolak lagi dengan zakat. Ni kadar cukai, ni withholding tax. Ni adalah relief yang Mai cakap tadi untuk tahun 2023. So, ada banyak relief. You all boleh study lah yang relief ni. Apa-apa yang related to you, you boleh cari dia punya receipt. Cari dia punya receipt. Apa-apa yang berkaitan, you cari dia punya receipt, simpan, masuk file. Okay. Dokumen yang kita submit kepada LHDN, kita wajib simpan selama 7 tahun minimum.
Okay, sebab LHDN dia kalau buat audit, dia tak akan audit setahun. Dia akan audit bertahun-tahun sekaligus. Jadi, resit kena simpan. Tu adalah tanggungjawab tax, tanggungjawab pembayar cukai. Tanggungjawab pembayar cukai untuk simpan resit. Ni semualah yang boleh. SSPN ada 8,000. Ni wife, disable. Ni semua yang boleh tolak cukai lah. Tax relief. So boleh baca. Ni I baru ambil lah daripada. Kalau tak nak baca pun tak apa. Boleh go and check dekat LHDN punya tax relief. Okay. 3,000. Ini untuk donation punya nota. Sebab donation, tak semua donation yang boleh tolak cukai. Donation tu tak semua boleh. Ni antara donation yang dibenarkan tolak cukai. Boleh explain sikit tak Pak yang donation ni, Mai? Dia memang macam ni lah. Maksudnya kalau you nak tolak cukai, you kena bagi donation dekat nama-nama yang disebutkan di atas. Contoh, give of money to government, state government or local authorities. So, ni boleh tolak cukai. So, kalau you bagi dekat syarikat biasa, donation to Palestine, dia tak ada tulis kat sini. I tak tahu dia masuk under mana. Ni mungkin ni lah, give of money to approved institution or organisation. So, kena check sama ada that organisation are approved organisation for donation. Tak? That's why I screenshot this one. Sebab donation punya rules, dia sangat spesifik. Okay? Kan? So, I tak berani nak cakap boleh ke tak boleh ke, kena check kat sini. Maybe you boleh tengoklah, tanya dekat pihak apa tu, NGO tu ke, sama ada adakah dia badan yang approve untuk apa kita buat penolakan cukai ke, macam tu. Sebab I think for them, diorang kena daftar somewhere. Betul, Untuk kena dia daftar. kena daftar. So untuk kita mungkin boleh check dengan lebih details lah dekat LHDN punya apa ni, punya website. Ni I just screenshot sebab I tahu donation memang organisasi tu kita boleh Google which yang ada keluarkan receipt pengeluaran. Biasanya organisation tu yang tahu dia boleh, dia punya organisasi tu boleh tolak cukai ke tak. Tu boleh check Google which yang ada keluarkan receipt pengecualian cukai LHDN. Yes, betul. Untuk syarikat, sebab tu macam cakap organisasi tu kalau dia memang approved organisation yang under approved organisation, dia punya receipt akan tulis boleh tolak cukai. Dekat receipt dia ada mention. Apa maksud 10% pada aggregate income? Maksudnya daripada income kita tak boleh lebih daripada 10%. Okay. Contoh you punya income 100,000. So you punya donation 10,000 maksimum. Okay, so donation ni I think yang very 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 specific. That's why I letakkan notes kat sini. Sebab kadang-kadang kita ingatkan kita bagi donation tu boleh tolak cukai, tapi sebenarnya tak boleh. Okay, so ni due date untuk bila kena buat submission. Untuk employment income, iaitu orang yang bergaji sahaja, kena buat submission BE form on or before 30th April. Kalau manual, maksud manual ni,
you kena isi form, lepas tu hantar kat LHDN. Sekarang kita semua buat online, okay, kat MyTax tu. So kalau online boleh sampai 15 Mei. Kalau kita, macam kita consultant, kita akan jatuh kepada EB, borang EB. Okay, borang EB dia ada lanjutan sehingga 15 Julai. Dia bagus. Sebab apa dia bagi kita lanjutan sampai Julai? Sebab dia tahu kita baru nak korek-korek resit. Dia tahu dah, dia tahu dah. Kita tahu, dia dah tahu kita ada 6 bulan tu nak korek resit yang tahun lepas punya resit. Nak buat kan income statement kita tadi. So Siapa yang jangan macam ni angkat tangan? sama lah aku pun. Oh, memanglah biasanya cakap dah ada pengalaman. So jadi macam honestly lah, macam Mai kan sejak berkecimpung dengan online business ni, memang receipt tu memang Mai akan sediakan satu tempat khas. Ada kalau macam receipt tu I akan campak je masuk dekat dalam kotak kasut yang besar. Masuk siap-siap. Nanti macam bulan Disember ni dah start lah nak buat filing kan, nak tampal-tampal Masalahnya bulan receipt. November buka tu dia dah hilang ink dah. Betul. Dah kembang-kembang dah tersik tu. Betul. Ya Allah, betul sangat tu. So kan, kalau boleh, especially yang akan hilang-hilang receipt tu kan, memang you kena tampal siap-siap ke apa ke. Baru nak start susun. Kan, baru nak start susun sama. Kita serupa. Sebab tu dia dah boleh baca dah. Dia bagi lanjutan separuh tahun. EBE, kalau executive isi EB, maksudnya tahun depan hanya isi EB. Awak check dulu kan awak punya CP58 tu taxable ke tak. Tapi boleh je masuk je lah EB. Sebab memang ada bisnes kan. Sebab CP58 ni kita dah tak boleh lari tau. Kita memang tak boleh lari dah. Tinggal lagi nasib kita baik ke tak baik je nak kena audit. Tu je. Memang dah tak boleh lah, dah termaktub dah sebab LHDN memang dah tahu dah kita ada income. Tinggal nasib kita baik tak baik bila nak kena audit. Kalau selagi tak kena audit, maybe lah you rasa selamat lagi. Kan? Tapi sekali 60,000 kena setiap bulan tu 40%. jaga. Kan? Seriau kan bila dah ada, ya betul seriau, tapi bagus sebab memang tanggungjawab kita pun nak pastikan yang kita tahu income kita setahun berapa. Memang kita punya responsibility. Receipt sebelum simpan, bagus. Kalau boleh buat macam tu memang sangat bagus. Photo state dulu sebelum simpan. Terus buat filing. I memang akan pakai file yang plastik tu. So macam senang boleh semakin bayar tax. Yes, betul. Bila you buat submission LHDN, kat situ banyak benefit sebenarnya, especially bila kita nak buat loan kan, nak buat business loan ke apa ke, kita adalah orang yang reliable sebab kita jalankan tanggungjawab kita. Gitulah. Orang LHDN pun dah ramai. Alah, tak payah cakap. Orang LHDN tu dia pun sama je macam kita. Makan gaji juga. Bukan dia nak kejar kita. Tu dah memang kerja dia. Okay. Tu memang nak kerja dia. Dia pun sama juga macam kita. Terpaksa juga cari income tepi. Macam itulah. Okay. So, ada apa-apa lagi soalan tak? So my suggestion untuk you all starting from next year, receipt semua simpan. Kalau boleh photo state sebelum simpan memang terbaik lah. But kalau paling teruk pun memang you tampal ke you apa tu stapler ke dekat atas kertas siap-siap and then masukkan dekat dalam file yang ada plastik tu kan. So setahun sekali you terus buatkan listing petrol you berapa total untuk setahun tu. Lepas tu you tengok you punya beli makan kan, entertainment you berapa, kalau you ada beli hadiah, resit-resit semua simpan. Tunjuklah contoh file tu, Mai. Macam mana nak manage tu? Apa dia? File?
Macam mana Mai susun tu dalam file plastik Oh, tu. doh, apa nak kena ambil ni? Pengurusan tu penting. Kita nak kena tengok pengurusan tu macam mana. Salah jap, I tengok ada tak? Boleh tanya soalan ke? Boleh Ya, boleh. boleh Tanya je tanya. Tuan. Sekejap Tanya tanya. Okey, Assalamualaikum. Saya Azhar. Ini Cik Mai ke Tu Puan Mai ni? ni. Oh, nampak macam cik ke? Puan. Puan, okey, Puan Mai. Okey, alright, Puan Mai. Terima kasih. Terima kasih atas penjelasan mengenai teks pada malam ni. Information yang sangat berguna untuk konsultan macam kita semualah. Okey, soalan saya, kalau untuk syarikat yang buat GCA, RM100,000 dapat balik RM85,000 kan. So macam mana syarikat tu nak buat dia punya tax basically? Apa nasihat Puan Mai mengenai itu? Okey, kalau GCA. GCA ni biasanya kita akan masukkan dia dalam aset tau. Kita tak akan masuk dia dekat dalam income sebab kita tak dapat lagi income tu, betul tak? Sebab GCA ni macam you long term punya investment, betul tak? So maksudnya you buat RM100,000, lepas tu you dapat 85%. So this 85% ni adakah ini income you? Bukan kan? Sebab ni adalah capital you, betul? Betul. Duit kan? So dia bukanlah income. Dia adalah asset. Commission buat GCA atau maksud you commission ni maksud you yang dapat commission daripada orang yang buat GCA. Betul? Bukan. Saya lebih menjurus kepada syarikat sebab kalau kita promoting GCA untuk dia orang apa ni, orang kata sandarkan dia punya capital kan. For the company lah. Jadi so maksudnya company tu macam mana dia nak declare dia punya GCA? Exactly. Biasa I think should be under, I don't know, profit or loss ke, due to director ke. I think accountant tahu benda ni kan. Dia akan go to asset. Dia akan masuk kepada kita panggil sebagai balance sheet item, bukan profit and loss. Maknanya bukan profit and loss. Kita akan masukkan dia dekat dalam balance sheet. Tapi once kita jual esok ada keuntungan, yang tu baru kita akan masukkan dia sebagai income. Faham tak? Masa contoh dia macam long term kan, dia kena buat debit kredit tu. Sekarang tak boleh fikir. Dia ada, sorry tak salah saya, dia ada macam investment kan, macam mana? Profit for investment. Betul. Betul. Dia akan masuk as asset for investment. So Okay. maksud dia ada long term asset. Okay. Alright. Betul. Tapi accountant tahu benda ni Puan Mai? They should know about this kan, sebab saya pun tak sebab lagi. sebenarnya dia macam ni tau, accountant memang kena tahu, tapi because quantum metal punya product is very unique. I tell you, it's very very unique. Betul. So for them to dia orang kena fahamkan betul-betul produk tu, baru dia orang boleh fikir kat mana dia nak buat dia punya accounting tu. Nanti I cuba fikirkan, nanti I boleh come back to you later kot. Boleh, I think macam ni saya suggestkan, sebab benda ni kita nak go next level lah. Kita bukan nak approach personal saja, kita nak approach big corporation, company kan, untuk buat GCA ni. Jadi banyak soalan-soalan yang timbul pasal GCA ni kan. So saya rasa sebagai konsultan kita semua patut tahu benda ni lah, supaya kita can boleh explain with information to all client kita yang kita nak approach nanti kan. Jadi saya minta mungkin TGC boleh kumpulkan di perspektif ni, LGDN ke, macam Puan Mai ni, you buat brainstorming dulu, dan kita boleh prepare modul ni, dan bila kita ready nanti mungkin kita buat seminar ke atau presentation kongsi dengan konsultan, so that kita semua been updated lah pasal benda ni. Faham? Boleh I think ada rasanya macam pernah dibincangkan dalam grup. Nanti I boleh sort out balik, and then for TCA is will go through the, kalau you macam secara basic kalau ada orang tanya, you boleh cakap okay, this one will go under long term investment ataupun long term asset.
Lepas tu dia punya income nanti bila kita dah jual, baru the income from selling tu baru akan masuk kepada profit. For now Betul. dia Yalah, benda sebab sebagai I think Puan Mai faham benda ni sebab you are in this line. Tapi orang-orang Yes. macam businessman ni macam saya ni Yes. yang semua serah pada accountant, dia tak tahu apa kan basically. Yes, dia tak Tapi faham. jadi mungkin dengan mungkin kita boleh mudahkan pemahaman mereka dengan Betul. tu Faham? supaya kita boleh cerita lebih ni lah dengan confident in future lah. Tak apa, itu sajalah saya rasa. Terima kasih Puan Mai. Yes, sama-sama. Tak perlu cari accountant. Mana? Okay, untuk yang nak cari accountant tu, mana tadi soalan ni? Setiap orang bisnes kena upaya accountant buat simpan kira-kira bisnes. Konsultan KUM dah dapat borang CP. Siap-siap adakah kita SSKM guna borang CP and fill up je, tak perlu cari accountant. Okay. Terpulang kepada you actually. Sebab for you, untuk you nak buat CP58 ni, you kalau you boleh simpan you punya, kenapa orang hire accountant? Sebab dia malas fikir. Faham tak? Kenapa orang hire accountant? Sebab dia malas fikir. Dia just bagi je receipt, biar accountant yang buat all the boring work tu. Okay? Sebab tu dia hire accountant. So if you tak nak fikir, you nak hire accountant, tak ada masalah. Kan? But I tell you, you kena faham juga. Sebab ada certain accountant dekat luar sana, dia tak faham nature business kita yang akan menyebabkan dia tak buat kita punya tax tu baik-baik. Sebab dia tak faham. Macam tu kan, you kata, okay, I nak tolak I punya, I ada makan dengan I punya consultant. So my consultant is the reason why I get this income. So this is my business expense. Tapi bagi tax agent, maybe dia kata tak, ini entertainment je, so tak boleh tolak tax. Ada juga kes-kes yang macam ni. Which is that's why Dr. Wirda panggil I, sebab dia nak I bagi idea dekat you all juga. At least you tahu, okay, apa yang boleh tolak apa yang boleh tolak income, apa yang tak boleh tolak. Boleh je nak hire, tak ada masalah. Okay, kalau you guna CP, betul CP58 dah cukup, boleh terus buat EB, tapi you kena pastikan you CP58 tu, tadi I dah cakap kan, you kena tolak perbelanjaan perniagaan. Kalau you tak tolak perbelanjaan perniagaan you akan ambil income you semata-mata dan akan jadi sangat besar you punya taxable income. Dalam QM ni yang kena tax hanya komisen saja atau semua keuntungan dari produk? Yang confirm boleh di-tag oleh LSDN adalah CP58. Yang lain undetectable. Faham tak? This one is under table. Sebab semua income sebenarnya kena tax. Yang confirm you kena declare adalah CP58 sebab yang tu memang you punya commission. Untuk keuntungan produk, yang tu actually susah juga kalau kita nak declare sebab macam mana you nak kira kan, every time you untung you kena kira. Tapi my suggestion is setiap kali you dapat keuntungan you bayar zakat. Kat situ senang. So everything already paid off. So zikir receipt zakat simpan lah. Okey tak semua? Okey, tadi si Huda tanya kan. Okey, ni I punya kotak. Kotak yang I buat campak I punya receipt. Receipt dah tak banyak sebab tengah buat kan. Besar kan kotak? So this ni I punya file lah. I suka file macam ni sebab senang. Dia plastik. So boleh masuk je. Dokumen senang nak cari, dokumen senang nak simpan. Okay, tax file. Simpan 7 tahun. Pastikan tak kena anai. Okay.
Kalau tak ada apa-apa soalan lagi, rasanya cukup dah session saya. Harap-harap dapat beri manfaat kepada semua. Dan kalau dapat bantu sikit pun jadilah ya. InsyaAllah. At least dah dapat Okay. idea tak? Dapat idea tak? Kan? Dapat idea sikit kan? Kan. Lagi-lagi mereka yang baru nak bermula untuk declare tax ni. Aha. Okey. Untuk yang baru nak declare tax tu, pergi cari receipt dulu. Tampal dulu segala receipt yang ada. Maaf nak tanya, zakat pendapatan QM ke pengecualian cukai bukan zakat simpanan emas? Pengecualian cukai bukan zakat simpanan emas. Zakat Zakat pendapatan. pendapatan. Zakat pendapatan. Tu sebab income besar kan. Tu jadi yang segitu. Nakal lah. Aduh, hai, itulah kan. Tapi sebenarnya kita boleh give back to community dengan pembayaran zakat. So kita kena take it positively. Lagi banyak you punya income sebenarnya kita jadi pembayar zakat yang terbanyak kan. Itu boleh membantu kita punya community. Kalau cakap pasal teks memang tak seronok. Tak payahlah cakap. Tak seronok. I yang cakap pun I tak seronok. Sebab kena urus lah kan. Kena urus lah dengan baik. Yes, tapi memang kena tak ada choice sebab I tell you sebab I ada pengalaman kena audit dan I kena bayar cukai dengan LHDN masa tu first submission dia minta 40,000 40,000 nak bayar kat dia. So itulah penting bila kita ada ilmu. Alhamdulillah saya ada ilmu teks. Jadi daripada 40,000 tu saya buat saya punya teks yang cantik, saya tinggal bayar 10,000 sahaja. Tapi sebab itulah kena korek lah semua apa yang ada. Receipt semua kena korek. Jadi saya tak naklah perkara yang dah berlaku kepada saya berlaku kepada anda semua. Jadi kita start daripada awal. Walaupun CP58 kita baru nak hidup, tapi kita dah biasakan diri kita dengan buat submission. Bila kita dah pandai buat submission tu, kita dah boleh plan dah. Okay, tahun ni income macam banyak gila. Okay, buatlah apa-apa yang patut. Contohnya macam kalau yelah sebab sebenarnya kan bila income you banyak, mesti you punya modal pun banyak. Takkan you duduk saja tiba-tiba income banyak, betul tak? Mesti you pergi sana, pergi sini, jumpa orang tu, jumpa orang ni, tu semua cost. Tu semua perbelanjaan perniagaan. Submission tu apa? Submission tu buat declaration lah. Maksudnya you submit you punya dokumen, punya data semua dalam dekat tax punya website tu. Ni bahasa orang account. Nasib baik tanya. Jadi ada tak? Ada soalan tak? Jom bayar zakat by next week. Yes, ada masa lagi untuk you bayar zakat. Boleh bayar zakat. Pastikan tarikh zakat tu tahun ni lah. Pergi kira-kira sekejap kan berapa dah you dah dapat terima income you untuk tahun ni. Lepas tu pergi korek semua receipt yang ada. Untuk senang kan lepas ni ada kalau bayar online je. Bayar online je. Zakat pun boleh bayar online. Tax pun boleh buat online. Macam mana nak kira zakat untuk keuntungan GAE? Untuk keuntungan GAE dia under income dia under income. Kalau yang under income ni biasanya kita buat 2.5 lah. So berapa keuntungan you tu you darab je lah dengan 2.5. Contoh income you untuk GAE, contoh you modal 1,500, lepas tu you dapat 1,700 kan. So income you sebenarnya 200. 200 lah income you. Betul tak? Modal tu untung saja, kira ke atas keuntungan je. So 200 darab 2.5%. Okay, so okay kot kan? Harap-harap dapat membantu.
Alright, tuan-tuan dan puan-puan, ada lagi soalan? Last, one more question. Oh. Satu lagi soalan yang terakhir. Boleh tunjuk contoh Ah, CP58? Tak pernah tengok. Profit dari ada tadi pelaburan kena tax ke? profit dari pelaburan, dia ada dia punya dia punya rules dia, which is I'm not very aware. Kena check. Rasanya tak semua profit kena tax. Ni CP58. Kak Bibi, rasa berdebur nak jadi Didi. Ni. Dekat ni nampak tak ni? CP58 ni dapat kat mana? Dapat dekat sini. My Quantum Metal dashboard. Consultant, under consultant access. Sekarang tak keluar lagi. You tunggu bulan 2, bulan 3. Semua berdebar nak tunggu CP58. Income Okay, besar je lah berdebur. Okey, jadi tak ada soalan dah. Tapi saya ada soalan. Saya ada soalan untuk tuan-tuan dan puan yang join sesi pada malam ini. Uh, Bagaimana sesi pada malam ini boleh membantu tuan-tuan dan puan? Adakah tuan-tuan dan puan rasa ianya sangat membantu sesi pada malam ini dan mengharapkan untuk sesi yang seterusnya? Boleh komen di ruangan chat. Oh, sudah, Mai kata aku pula risau. Sekejap lagi aku pula nak kena apa menjadi speaker lagi. Okey tak? Rakan konsultan. Kita di TGC mengharapkan semua rakan konsultan dapat ilmu ni supaya dapat apa uruskanlah sebaik yang mungkin. Session to continue very informative. Thank you. Yang lain? Oh, semua dah risau duk fikir ni. Tak sabar ni nak pergi cari resip. Okey, ajar kami berterusan. Ya, sangat bantu terang kepala tahu dah macam mana nak. Okey dah. Alright. InsyaAllah. Jadi kita nak ucapkan berbanyak-banyak terima kasihlah kepada Dr. Wida dan juga TGC dan especially kepada Puan Mai lah kerana membantu kita pada malam ini. See. Sama-sama. Right, so itu saja daripada kami pada malam ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan berjumpa pada sesi pada minggu hadapan untuk TGC Weekly Training. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat malam. Terima kasih.